السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwati billah, saudara pendengar bersama Hadi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir kita. Dan saudara yang dimiliki Allah sekalian, kita sedang menerka ayat ke-11 daripada surah Safat hingga berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib bal ajibta wa yaskharun wa idza dhukiru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun wa qalu in hadha illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Maka tanyakanlah kepada mereka, iaitu kaum musyrikin Mekah, apakah mereka yang lebih hebat kejadiannya atau apakah yang telah kami ciptakan itu? Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan kamu menjadi hairan terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila diberi pengajaran, mereka tidak mengingatinya. Dan apabila mereka melihat satu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakannya. Dan mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Apakah bila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah apa-apa kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan dihina. Maka sungguhnya kebangkitan itu hanyalah satu teriakan sahaja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat yang ke-11 ini Allah SWT bertanya, meminta untuk kita merenung, berfikir. Tanyakan kepada orang yang mengingkari kebangkitan itu, mana yang lebih hebat ciptaannya, sama ada langit atau bumi serta apa yang ada antara keduanya, mencakupi para malaikat, syaitan, makhluk-makhluk yang hebat-hebat. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ayat ini dengan bacaan amman adadna. Amman adadna, adadna iaitu kami hitung. Ini kiraat dia beza-beza lah tuan-tuan. Yang kita baca, jumhur mufassirin baca sebagai amman khalaqna, tapi Ibnu Mas'ud baca amman adadna. Sungguhnya mereka mengakui bahawa makhluk-makhluk itu lebih hebat ciptaannya dari mereka. Jika demikian keadaan, apakah mereka masih lagi mengingkari kebangkitan, sedang mereka menyaksikan satu yang lebih agung daripada apa yang mereka ingkari. Ini dahulu kita pernah bincangkan tuan-tuan dalam ayat surah Al-Mu'min. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian terdahulu kita bincangkan sedikit tentang hari-hari terakhir dalam kehidupan Umar Khattab radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Faruq ini radhiyallahu anhu bermimpi sekembalinya daripada ibadah haji tahun ke-23 Hijrah itu, dia teringat kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat lainnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, saudara-saudara, saya bermimpi masa berada di Mina, saya melihat peredaran bintang-bintang langit, kehebatan yang tersusun padanya, matahari terbit pada waktu, bulan datang pada malam yang tertentu. Kalaulah semua dalam kerajaan pentadbiran saya sudah pun berjalan dengan sistem yang seperti Allah gambarkan ini, maka saya redha dikembalikan kepadanya dan tak sabar rasanya nak berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau pun bermimpi lah tuan-tuan, mimpi melihat seekor ayam jantan mematuknya 2 kali. Ayam ni satu binatang yang lemah, ada sayap tapi tak boleh terbang.
Mengikut kisah Israiliyatnya, bila Nabi Nuh menjadi marah kepada ayam yang keluar ke dalam belukar selepas kapal ini berlabuh, belum habis lagi dia sudah menghilangkan diri dengan alasan nak cari bijirin makan. Tapi dia tak kembali pun. Lantas Nabi Nuh pun telah berdoa kepada Allah SWT supaya dia tak boleh terbang. Ini kisah Israiliyat yang sampai kepada kita, Allahu a'lam. Jadi Sayyidina Umar kata radhiyallahu anhu, melihat binatang yang lemah ini mengatuknya, beliau pun berkata, agaknya nyawa saya sudah dekat, ajal saya sudah pun hampir. Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kisah Sayyidina Umar yang mendapat ilham dan semimpi bahawa ajalnya sudah pun dekat. Ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian mengikut kisah yang dikemukakan oleh para ulama, Sayyidina Umar yakin ajalnya telah dekat. Tanpa sakit pun dia merasakan tenaganya makin penat, makin letih, tak seperti dahulu. Dan akhirnya pada hari Rabu, hari keempat dalam tahun, dalam hari yang tinggal beberapa hari saja mengakhiri bulan Zulhijjah itu, Sayyidina Umar pun keluar dari rumahnya untuk mengimamkan salat subuh. Dia pun menyuruh semua orang belakang, terasu, sawu sufakum. Kalau ada yang berdiri terlalu depan, maka Sayyidina Umar akan menolak dengan tongkatnya, minta samakan saf diukur pada tumit. Dan semua orang telah beratur dalam saf masing-masing. Dia pun mulalah bertakbir untuk salat. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, baru saja dia mulakan salat, baru saja nak bertakbir, dalam satu riwayat muncullah seorang lelaki di depannya menikam Sayyidina Umar dengan khanjar. Menikam Sayyidina Umar 3 ataupun 6 kali, yang sekali kena pada bawah pusatnya. Sayyidina Umar merasakan panas senjata itu dalam diri. Dia menoleh kepada jemaah yang lain yang telah pun menjerit, mengatakan, kejarlah anjing itu. Dia membunuh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Anjing itu dimaksudkan itu Abu Lu'lu'ah Fairuz. Dia merupakan hamba kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia merupakan seorang Parsi yang telah pun ditawan di Nahwan, kemudian menjadi milik Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi SAW. Jadi kedatangannya ke masjid itu sengaja nak membunuh Umar. Pada pagi itu dia sudah pun bersembunyi di bawah pakaian dengan menggenggam bawah pakaiannya itu khanjar. Khanjar ni maknanya pisau, tuan-tuan, parang yang mempunyai 2 mata. Dia bersembunyi di salah satu sudut di masjid. Dan kemudian bila salat nak mula, dia pun datang untuk membunuh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ramai orang datang cuba untuk menangkapnya, tetapi dia tidak melepaskan kesempatan, menikam sehingga 12 orang yang kena tikam, tuan-tuan. Dan satu riwayat mengatakan 6 orang meninggal di tempat itu. Dan kemudian seorang berjayalah menangkapnya dari belakang, menghempaskannya ke lantai. Maka Fairuz bimbang, dia dikenakan hukuman had, kasas ke atas dirinya. Maka dia telah membunuh dirinya dengan pisau yang dia bunuh Amirul Mukminin Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, tikaman yang kena tepat pada bahagian bawah itu telah pun memutuskan Sayyidina Umar tak dapat berdiri lagi selepas kena tikaman tersebut, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf segera maju menggantikan Sayyidina Umar untuk mengimamkan salat. Dia meneruskan pada pagi itu dengan baca surah yang paling pendek, iaitu surah Al-Asr dan surah Al-Kautsar, kerana tak sabar nak mengikuti perkembangan yang berlaku kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka kaum muslimin pun menjadi resah, gelisah melihat Sayyidina Umar diusung, dan orang ramai pun hiruk-pikuk, dan ada yang terlambat untuk salat kerana nak mengetahui perkembangan tersebut, sehingga dipanggil, disuruh salat matahari sudah hampir terbit. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sekarang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun menunggulah detik-detik kematian, sakaratul maut, nazak di rumahnya. Tapi yang penting kita nak cerita di sini renungan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu kepada langit, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, semuanya terbit pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka dia berfikir, alangkah indahnya hidup ini kalau semua sistem berjalan dengan betul. Tidak ada siapa pun yang duduk di atas undang-undang. Siapa yang bersalah hendaklah dihukum. Maka inilah ketetapan yang diajar oleh Allah SWT, musi alam semesta yang begitu hebat pergerakannya. Ikhwati fillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi ayat ini mengingatkan kita, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Siapa yang lebih hebat ciptaannya?
Ni istifham yang digunakan oleh Allah SWT seperti yang telah kita pelajari dari sudut usul insya'i dalam balaghatul Quran. Ini merupakan satu takrir. Takrir ni makna satu ketetapan. Ahum asyaddu khalqan, apakah kamu lebih hebat? Soalan ini menyebabkan kita yakin dalam diri, tidak, saya memang kecil dan kerdil. Nak bandingkan dengan makhluk yang Allah jadikan, yang lebih hebat, lebih besar, lebih agung, tapi semuanya boleh patuh kepada-Mu ya Allah. Mengapa kami tidak? Jadi Allah menggunakan fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Jadi man khalaqna di sini yang dimaksudkan iaitu apa yang Allah ciptakan, langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya, malaikat, jin, bintang-bintang, planet. Ini samalah dengan surah Nazi'at yang pernah kita baca dahulu. Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawaha. Digunakan di sini perkataan man, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Man ni isim mausul bagi menunjukkan kepada taglib. Taglib maknanya banyaknya makhluk yang berakal berbanding dengan yang tidak berakal. Tidak berakal banyak juga, tapi taglib dimaksudkan di sini kerana makhluk yang berakal ini yang mendatangkan rasa hairan, rasa kagum, rasa hebat. Bagaimana Allah ciptakan malaikat, bagaimana Allah ciptakan jin, pernah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu. Makhluk yang berakal ini bukan manusia saja, jadi ada ramai. Jadi berfikir tentang malaikat dengan sifat-sifat biologinya yang kita bayangkan begitu besar, hebat ciptaannya, fizikalnya, maka tuan-tuan yang mulia sekalian, hebat Allah SWT ni. Jadi Allah menjelaskan lagi, inna khalaqnahu min tinil lazib. Inna khalaqnahu min tinil lazib. Jadi ini adalah satu makna yang Allah kehendaki kita faham. Kamu hanyalah dicipta daripada tanah yang hina, tanah yang artinya disebut di sini tanah liat yang berbau, hapak. Dalam ayat lain pernah kita bincangkan, nak bandingkan dengan langit, dengan bumi, dengan makhluk yang kita tak nampak, malaikat ni Allahu Akbar, kecil dan kecil. Supaya manusia ni faham bahawa mereka ni hanyalah satu makhluk yang sangat kerdil, kecil. Khawatirlah muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian. Dalam Quran ada banyak penggunaan tentang penciptaan manusia. Sekali turab, sekali hama'im masnun, sekali tin. Lazib ini kalau kita belajar bahasa Arab, ia merujuk kepada satu benda yang melekat, melekit. Melekat, melekit. Tanah yang telah pun dibancur dengan air ini, yang kalau kita pegang maka dia melekit. Ia digunakan dalam bahasa Arab. Ada setengah pendapat mengatakan tentang perkataan ba' dengan mim ni lebih kurang sama, dia mempunyai makna yang lebih kurang sama, makhrajnya pun lebih kurang sama. Dan perkataan lazim ni disebut oleh para ulama tafsir digunakan dalam bahasa Arab lama, bukan satu perkataan baru seperti yang dikatakan oleh setengah golongan yang nak mengatakan Quran ini bukan bahasa Arab sepenuhnya. Buktinya ia pernah digunakan oleh seorang penyair jahiliah bernama An-Nabigha. Wala yahsabuna syarra darbata lazibin, wala yahsabuna syarra darbata lazib. Tengok, lazib ni telah digunakan pada zaman jahiliah lagi, menandakan dia satu perkataan asil, perkataan asli yang telah ada daripada bahasa Arab lagi. Ikhwatillah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ada setengah penangan seperti yang telah kita sebutkan mengatakan ba' ini maqlub, dibadalkan daripada mim, asalnya lazim kemudian bentuk jadi lazib. Allahu a'lam, ini merupakan penjelasan para ulama dari sudut bahasanya. Kemudian datang ayat bal ajib tawa yaskharun wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'aw ayatan yastaskhirun. Manusia ni sifatnya bahkan kamu menjadi hairan terhadap keingkaran mereka. Nabi Muhammad SAW menjadi hairan selepas dikemukakan bukti dengan berbagai bentuknya. Pernah kita ceritakan terbelahnya bulan, bagaimana Isra' dan Mi'raj, berbagai bukti menunjukkan kehebatan kebenaran Islam, tetapi mereka tetap menolak, menyebabkan Nabi SAW rasa hairan dengan sikap ini. Kita pun rasa hairan melihat orang susah nak buat baik. Kita merasa hairan melihat orang lain sanggup untuk menganiaya hamba Allah yang lain hanyalah kerana kepentingan dunianya yang sementara. Kita merasa hairan, tuan-tuan yang boleh kau. Dan kataan hairan ini digunakan dalam Quran dalam berbagai bentuk. Jangan sampai ia membawa kepada ijab. Juga dia perkataan ajibah, ijab, mu'jib. Kita akan lihat nanti bagaimana Allah SWT menggambarkan Allah merasa hairan terhadap dua orang hambanya. Kita akan lihat dalam kuliah tafsir akan datang biiznillah. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.